亲爱的姐妹们，感谢上帝，这是我们2024年第一次在网上见面。我们非常感谢神的恩典，让我们能够度过2023年，带领我们进入2024年。这是神的恩典，让我们用诗歌来表达我们对主的感恩。我的心里要赞美他。Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah pertemuan kita di online untuk pertama kalinya di tahun yang baru ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nyanyian baru dan Dialah Raja. Kita merajakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyanyian baru dan Dialah Raja. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. 天父，我们谢谢你， Kami boleh bersama-sama berkumpul pada sore hari ini. 下午我们能够聚集在这里， Karena anugerah Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru 因 ini. 为你的恩典，我们能够进到新的一 Tuhan, 年。 terima kasih. 谢谢你，主， Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang menuntun kami di dalam pembahasan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan. 愿你牵引我们进入你的真理，求你开我们的心， Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman. 愿真理的圣灵帮助我们明白。 Pakai kedua hamba-Mu ya Tuhan. Ini seyong yang menyatakan Quran. Kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami ya Tuhan dalam berbagai pergumulan hidup 求 kami. 你对我们每一个人说话， Dan tuntun kami ya Tuhan sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di tahun yang baru ini. 帮助我们明白，在这新年里面你对我们的旨意。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名字。 Amin. Ya, silakan duduk. Yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sekali lagi mengucap syukur. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan ibu-ibu sekalian. 感谢上帝，下午我能够跟姐妹们在一起。 Ya, ada sukacita. Amin. Ya. 有喜乐吗？ Semua sehatkah? Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan sekali kita bisa masuk di tahun yang baru ini. 感谢神，我们能够进到新的一年。 Ya,
Memang mungkin ada beberapa di antara kita yang saya tidak lihat hari ini, apakah berhalangan hadir ataukah memang ada yang sudah sakit. ada yang sakit, ada juga mungkin ada halangan lain, tetapi ada juga mungkin yang sudah kembali ke surga gitu ya. Saya dengar ada. 有一些人我今天没有见到，可能有的会参加，有的生病。 Ya. Tetapi mungkin belum terlambat, saya ingin menyampaikan saya dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. 我跟我的家人要在这里再次说新年蒙恩。 Ya, kiranya kasih Tuhan Yesus selalu terpancar di dalam kehidupan kita setiap hari. 愿主的爱彰显在我们 Ada 生 salam 命里面。 dari si Musa pada kita semuanya. 节目是问候大家。 Kita akan membacakan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat ke-21 sampai 22. 我们来看腓立比书第1章21、22两节。 Ya, kitab Filipi pasal yang pertama ayat ke-21 dan ayat yang ke-22. 腓立比书第1章21、22两节。 Kalau sudah menemukannya, kita akan membaca sama-sama. Ya, cuma 2 ayat 找 saja. 到了，我们一起来念这两节的圣经。 Ya, sudah dapat semuanya, kita baca ya ayat yang ke-21. Sama-sama Mandarin dan Indonesia. 一起来。 Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ya, ini satu surat Filipi dari Paulus, catatan dari Paulus ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini mungkin kita berpikir kok ayatnya kayak begini ya, bicara mati dan hidup gitu ya. 在这新的一年里面，我们要一同思想这两节的圣经。 Karena terus terang bagi kita orang Tionghoa gitu ya, contoh dan itu banyak orang Tionghoa yang masih, kalau kita orang Kristen beda lagi ya, tapi yang belum percaya, kebanyakan bicara mati itu tabu gitu. 还没有信主的中国人在新年讲死，那是一个忌讳。 Iya, apalagi di tahun yang baru ini gitu ya. 尤其是在新年， Bahkan di tahun baru Imlek atau ulang tahun, hari-hari yang penuh sukacita, dilarang tuh bicara hal-hal yang seperti ini. 无论在新年或者办喜事的时候，不讲死， Kenapa seperti itu? 为什么呢？ Karena pandangan dunia atau pandangan orang Tionghoa yang belum percaya kepada Tuhan, mereka itu menganggap kematian adalah satu hal yang negatif. 因为对世人来说，死是一个损失， Ya, sesuatu yang jelek, yang malang, sial, jangan ngomongin. 是倒霉的、不好的，不要去讲它。 Tetapi kalau kita melihat di sini, Paulus justru mengajarkan kepada kita bahwa mati itu adalah satu keuntungan. 可是圣经给我们看见，死亡是一个益处， Bukan seperti pandangan dunia ya, jangan ngomongin itu jelek, negatif, sial gitu ya. 不是像世界人所说的去躲避它，不要讲它。 Kenapa Paulus mengatakan bahwa mati itu adalah keuntungan? 为什么保罗说死了就有益处呢？ Karena Paulus melihat bahwa mati ataupun hidup itu sama saja kalau di dalam Kristus 对 kita. 保罗来说，在主里面死也好，活也好，都没问题。 Karena kematian itu justru membawa kita berpindah dari dunia yang sementara ini pergi ke surga bersama dengan Yesus, dengan 其实 Tuhan. 死亡是把我们带到永生。 Ya. Tetapi hari ini saya mau bicara 2 hal. Yang pertama bicara tentang kematian dan bicara tentang kehidupan. 我今天要讲2点，一个是死亡，一个是活着的。 Nah, kita di dalam Alkitab itu banyak sekali membicarakan orang-orang yang sudah meninggal gitu ya, orang yang sudah mati. 圣经里面也提到很多已经死了的人， Tetapi mereka itu dibicarakan tentang kematiannya itu berkaitan selalu dengan pekerjaannya. 圣经里面讲到一个人的死跟他的工作有关系。 Ya, contoh di perjanjian lama itu Musa yang kita kenal sekali. 比方说旧约里面的摩西， Nah, Musa itu Tuhan mempunyai satu tugas penting di dalam kehidupan dia.
上帝在摩西身上有很重要的工作， yaitu dia diberikan satu misi Tuhan di dalam hidupnya, rencana Tuhan, tujuan Tuhan di dalam hidupnya itu misi besarnya itu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 上帝给摩西一个很重要的责任，就是把他的百姓以色列带领离开埃及。 Kita tidak sempat untuk membicarakan dari lahir dia bagaimana, tetapi pada waktu dia sudah memimpin bangsa Israel sampai selesai tugasnya. 当摩西把以色列人带出埃及之后， tugasnya sampai mana? Sampai di depan tanah Kanaan. 带到靠近迦南地了， Karena dia tidak diizinkan masuk di dalam tanah Kanaan. 因为摩西本身不能进入迦南地。 Nah, tugasnya cuma sampai situ, maka kita mencatat, maka setelah itu mati Musa mati gitu. 摩西把以色列人带出埃及之后，他的任务完成了。 Nah, yang kedua kita coba melihat di dalam perjanjian baru, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. 在新约，我们看见施洗约翰， Nah, Yohanes Pembaptis juga sama. Tuhan mempunyai tugas penting di dalam kehidupan dia. 同样的，神在施洗约翰的身上有任务。 Ada satu misi yang Tuhan mau sehingga dia itu Zakaria, Elizabeth sudah tua sekali baru Musa lahir gitu. 所有 baru Yohanes Pembaptis maksudnya. 这个施洗约翰的爸爸妈妈是在年老的时候生下他。 Dan dia itu beda cuma setengah tahun dengan Tuhan Yesus. 施洗约翰跟耶稣的出生相隔只有6个月， Kenapa seperti itu? 为什么呢？ Ada satu tujuan Tuhan di dalam kehidupan dia. 因为神在施洗约翰身上有一个重要的使命。 Karena Yohanes Pembaptis itu diberikan satu tugas penting untuk menjadi perintis jalan Tuhan Yesus. 因为施洗约翰一生的任务就是为耶稣基督做一个开路先锋。 Nah, setelah dia selesai melakukan tugasnya, dia sudah memperkenalkan Tuhan Yesus, dia adalah bertobatlah karena kerajaan sudah dekat, dan itulah Mesias yang dijanjikan begitu ya, yang dia tunjuk kepada lihat anak domba Allah. Setelah itu tugasnya selesai. 当施洗约翰向众人介绍耶稣基督之后，为他开路，他的任务完成。 Nah, pada waktu tugasnya sudah selesai, ya dia dipenjara, diizinkan Tuhan dia dipenjara, kemudian akhirnya dia dipenggal mati kebakar. 之后呢，神容许他下在监牢里面，然后为主殉道。 Nah, satu contoh lagi yang kita lihat tentang Tuhan Yesus sendiri. 耶稣基督自己是一个例子。 Pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, dia sebagai manusia seperti kita. 当耶稣基督在世上的时候，他像你我一样，他是一个人子。 Cuma bedanya dia tidak berdosa gitu ya. 他跟我们很大的不一样，他没有犯罪。 Ya, dia mempunyai dua natur, satu natur Tuhan, kealahan, dan satu natur manusianya. 耶稣基督有完全的神性，也有完全的人性。 Nah, di dalam kitab Lukas, kalau kita mau baca tentang Tuhan Yesus sebagai manusia, kita baca kitab Lukas. Nah, di situ jelas sekali Tuhan Yesus waktu sebagai manusia sejati seperti kita, apa saja yang terjadi. 路加福音把耶稣的人性描述得很完备。 Nah, pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, misi penting, tugas penting yang Tuhan Allah Bapa berikan kepada dia, yaitu datang ke dalam dunia menjadi juru selamat manusia, menebus manusia dari dosa. 耶稣基督在世上的重要任务就是为人类救赎。 Maka pada waktu dia berada di dalam dunia, dia bertumbuh menjadi dewasa, dan 3,5 tahun dia melayani, mengajar, dan lain-lain sebagainya, bahkan merekrut 12 murid, membimbing mereka. 耶稣基督生在世上，好像一般的人一样，从小长大，一直到他出来侍奉。 Nah, setelah itu dia akhirnya mati di atas kayu salib. 任务完成了之后，他就被钉在十字架上。 Karena inilah tugas utama yang Bapa berikan kepada dia. 天父在耶稣基督身上的心意，就是让他上十字架。 Maka pada waktu dia berada di atas kayu salib dan setelah dia melakukan semua tugas Bapa yang dari mengutus dia, 耶稣基督上十字架，完成了父神对他的旨意。 lalu dia mengatakan sudah selesai. 他在十字架上说了一句话说：“成 Dia mengatakan 了。” sudah selesai, artinya tugas yang diberikan Bapa kepada dia di dunia ini sudah berakhir.
什么成了呢？就是父给他的任务完成了。 Nah, kita coba melihat bagaimana orang-orang yang kepengen mati tapi tugasnya belum selesai. 有一些人想死，但是任务还没有完成。 Di Alkitab juga ada contohnya Elia. 圣经里面有一个例子，像这样的一个人，就是先知以利亚。 Waktu Elia stres gitu ya karena mau dibunuh oleh Ratu Isabel. 以利亚因为被当时的皇后威胁要杀他， Dia kepengen mati tapi Tuhan bilang, tunggu dulu, kamu belum selesai tugasnya gitu ya. 所以皇后的威胁让以利亚想死，但是上帝说你还没有完成任务。 Lalu Tuhan memberikan dia makan supaya dia kuat. Lalu Tuhan suruh dia pergi berjalan sejauh berapa kilometer. Lalu di situ Tuhan menyuruh dia mengurapi 3 orang. 当他以利亚在沮丧的时候，神给他2次给他吃东西，然后呢，叫他完成他的任务，要高立3个人。 Dia harus mengurapi Hazael sebagai raja Aram. 他要高莫哈谢做亚兰王。 Yang kedua dia harus mengurapi Yehu menjadi raja 第 Israel. 二，要高莫耶户做以色列王。 Dan dia harus mengurapi Elisa sebagai pengganti dia dulu baru Bisa. dia bisa mati gitu ya. 高莫以利沙来以后来接替他现在的任 Nah 务。 setelah semuanya selesai, 当这些完成以后， maka dia diangkat ke surga, dia tidak mati, tidak mengalami 上帝 kematian. 就把他 ya. 接去，他是没有经历死亡的人。 Lalu kita melihat lagi bagaimana dengan itu kan tadi Elia kepengennya mati gitu kan dari diri sendiri. Tapi bagaimana orang yang berniat jahat kepada kita mau membunuh kita, tapi tugas kita belum selesai di dunia ini. 比方说，有人要杀我们，但是我们的任务还没有完成，那又怎么说呢？ Nah, Alkitab juga menceritakan ada 圣经也有这样的记载。 Contoh pertama Tuhan Yesus, banyak tuh yang mau bunuh dia kan ya, cari-cari jalan. 耶稣基督很多有一些宗教领 Waktu 袖 bayi 以 mau 他 dibunuh 做 sama 仇敌， Herodes, tapi belum waktunya, maka belum selesai tugasnya. 做 Maka 婴孩的时候，大希律王要杀他，可是耶稣还没有完成任务。 Musa juga seperti itu kan. 摩西 Musa 也是这样。 umur masih bayi kan ada pembunuhan bayi-bayi, tapi Musa bisa terhindar. 当他出生的时候，当时的埃及王也要杀害婴孩，可是摩西的任务还没有完成啊， Karena waktunya belum selesai tugasnya. 时候还没有到。 Tuhan masih memberikan menuntun dia untuk harus melakukan tugas. 所以呢，上帝还是牵引摩西完成他的任务。 Nah, yang terakhir kita bisa melihat satu contoh Yohanes murid Tuhan Yesus. 看耶稣的门徒约翰， Murid Tuhan Yesus itu Yohanes ini dia sudah umurnya lanjut. 他年纪大了， Nah, pada satu hari murid-murid Tuhan Yesus banyak yang mati martir ya, yang dibunuh karena 所以耶稣的门徒 mempertahankan iman. 一个一个都离开世界，有的被杀殉道， Termasuk Yohanes ini murid Tuhan Yesus ini. 包括耶稣的门徒。 Tetapi Yohanes. tugas yang diberikan kepada Yohanes itu belum selesai. 那时候他的任务也还没有完成， Maka Tuhan tetap memelihara dia, menjaga dia, sehingga pada suatu waktu dia mau dihukum mati dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas, digoreng-goreng hidup-hidup gitu ya. 使徒约翰的任务还没有完成， Tetapi oleh karena anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, penjaga Tuhan, sehingga akhirnya dirasa ini terlalu sadis hukuman seperti ini. 最后呢，人要把他下在很热的油锅，有人觉得是很残忍的， Akhirnya tidak jadi dihukum seperti itu dan akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos, pulau yang sangat sepi, tidak ada orang. 结果呢，人家觉得他太残忍，所以取消这个计划，然后把他放逐在巴摩海岛。 Nah di Pulau Patmos inilah dia melakukan tugasnya yang terakhir, 就在巴摩海岛，他完成最后的任务， yaitu dia menulis kitab Wahyu. 就是写下新约圣经最后一卷书启示录。 Setelah tugasnya selesai, menulis kitab Wahyu selesai, 完成任务之后， dia pun mati. 他也离开世界。 Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan seperti ini bukan berarti kalau begitu kita berani-berani aja lah nyerempet bahaya. Kalau tugas kita belum selesai, nggak mati dong ya. 你千万不要想时候还没有到，那我就过路，我随便过，反正时候还没有到。 Wah itu sih Tuhan bukan bermaksud seperti itu.
那不是神的意思， Itu namanya kita mencobai Tuhan. 那是试探上帝， Itu namanya kita tidak bertanggung jawab di dalam hidup kita yang Tuhan berikan. 对神所给的生命我 Bukan 们不 maksud 负责。 Tuhan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita melihat pembacaan tadi Filipi, apa yang Paulus katakan. Jadi waktu Paulus mengatakan mati adalah keuntungan, 当保罗说死了就有益处的时候， ini bukan ia sedang main-main terhadap kematian. 他对死亡不开玩笑， Bukan juga karena Paulus itu lagi stres seperti Elia. 也不是说保罗像当时的以利亚有挫折感， Tetapi karena kondisi Paulus saat itu adalah dia adalah orang tahanan di penjara, tetapi penjara rumahan. 当时保罗的状况怎么样呢？他是被下在一个私人的一个监牢里面， Dan keadaannya itu tidak jelas. 他的状况不清楚， Apakah tidak ada kepastian apakah itu sebentar lagi saya mau dibebaskan ataukah saya dihukum mati, tidak jelas. 不知道他是要被处死呢，或者是暂时被拘留，都还不知道。 Bisa saja Kaisar Roma itu tiba-tiba hukum mati dia habis. 可能罗马的凯撒会突然间杀他， Atau sebaliknya malah dia dibebaskan. 或者是把他释放。 Nah, itu sebabnya Paulus tidak pernah tahu keadaan yang sesungguhnya terhadap 所 dirinya 以保 sendiri. 罗不知道他前面的路是怎样。 Tetapi satu hal yang Paulus tahu, maka dia menjelaskan kepada jemaat Filipi bahwa baik mati ataupun hidup itu sama saja di hadapan Tuhan. 但是保罗有一件事他知道，不论是死是活都没有问题。 Itu sama saja juga bagi Paulus dan dia sudah siap apapun yang terjadi. 对保罗来说，死也好，生也好，他总是做了准备。 Maka Paulus mengatakan kalau memang mati, ya akhirnya dia hidup, menikmati hidup bersama Tuhan di surga. 假如他死亡，那表示说他与主永远活在一起， Dan hal itu sangat menyenangkan tentu bagi 那是好的无比的。 Tetapi Paulus juga mengatakan, 但是保罗也说， kalau memang masih hidup, ya artinya tugasnya belum selesai. 如果他还活着，表明他的任务还没完成。 Dia harus tetap bekerja untuk menghasilkan buah, 既然还活着，就应该做主工，要结果子。 yaitu hidup untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, hidup dia adalah Kristus. 活着为耶稣，活着就是基督。 Maka di tahun hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kehidupan, kesempatan untuk masuk di dalam tahun 2024 seperti hari ini, 所以今年，如果你我还能够进到2024年，像今天一样， mari kita berpikir seperti Paulus. 让我们像保罗一样去那样思想。 Jikalau memang masih hidup, itu berarti kita masih harus bekerja. 如果还活着，表明我们还应该做主工， Itu berarti kita masih harus melakukan tugas dan apa yang Tuhan, misi Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. 表明我们还要做主给我们的使命。 Dan itu berarti tugas kita belum selesai seperti 表 tema 示 kita hari ini. 说我们的任务还没有完成，这是今天的题目， Itu bicara tentang kematian. 那是死亡。 Tetapi bagian yang kedua yaitu hidup berarti menghasilkan buah. 第二个部分，活着就是结果子。 Nah, di dalam Alkitab paling sedikit ada 3 buah yang harus kita ketahui 在 sebagai 圣经 anak-anak 里 Tuhan. 面，起码我们要知道3种的果子。 Mari kita melihat di dalam kitab Lukas pasal yang ketiga. 我们看路加福音第3章， Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-8. 路加福音第3章第8节。 Ya, kalau sudah menemukan kita akan baca sama-sama ya, dan jangan tutup dulu Alkitabnya, kita akan melihat beberapa ayat. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-8. 3章8节， Kalau sudah dapat kita baca sama-sama dari 一起来念。 Jadi 你们要结 hasilkanlah 出果子 buah-buah 来， yang 与 sesuai 悔 dengan 改的心相称， pertobatan. 不要自己， Ya, buah pertobatan. 要结出悔改的果子。 Kata yang sama di dalam Filipi 1 ayat 22 tadi sama kata yang dipakai di dalam ayat yang ke-8 ini. 这个第8节所说的，跟刚才腓立比书1章22节是一样的。 Ya,
Lukas menjelaskan waktu kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, 当我们相信耶稣基督是我们救主的时候， harus ada buah pertobatan di dalam hidup kita. 必须有悔改的果子。 Jadi ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. 就是说，在我们的生命里面有一个改变。 Contoh di dalam ayat 11 kita lihat ya, pasal 3 ayat pasal yang sama ayat 路 11. 加第3章11 Di 节， situ ada yang tanya kan begini. Apakah yang harus kami perbuat? Itu kan orang banyak 有 bertanya. 人问施洗约翰说：“我应该做什么 Lukas bilang begini. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. 第11节，施洗约翰回答问他的人说：“有2件衣裳的，就分给那没有的；有食物的，也当这样行。” Artinya sebelum kita percaya kepada Tuhan, mungkin kita tidak pernah belajar berbagi. 也许我们还没有信主以前，我们不会跟人分享。 Tetapi pada waktu kita sudah percaya kepada Tuhan, dulunya kita seperti ini mengarah ke sini, sekarang kita harus mengarah yang lebih baik. 从前没有信主的时候，方向是向那边；信主之后要反方向。 Kita belajar mempunyai hati seperti Yesus yang memberi. 学习有耶稣分享的心， Kita belajar berbagi dengan yang tidak punya. 分享给那没有的。 Ada yang mengatakan saya kalau tidak punya bagaimana saya mau bagi? 有人说我都没有，怎么分享呢？ Tuhan tidak pernah meminta kita yang tidak punya. 上帝从来没有向那没有的人说要， Tetapi Tuhan selalu minta apa yang ada pada kita. 上帝是向那有的 Kalau 说 kita 要。 cuma punya 2 kue, 如果我们有2块糕， boleh kan kalau kita bagi 1? 你应该可以给人1个吧？ Ya, artinya tetap kita berbagi. 就是说分享， Jadi berbagi itu tidak harus kaya. 分享不一定是你要大富有才能够分享， Berbagi itu tidak harus karena saya berlimpah. 不一定要很丰丰富富才能够分享。 Tetapi apa yang ada sama saya, itu saya belajar. 但是我有的，我可以学习分 Itu 享。 kata Lukas. 这是路加福音 Nah, 的 ayat 记 yang 载。 ke-13, ada lagi yang tanya. 又有人说，在第13节， Ya, terus Lukas menjawab begini ayat 13. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. 施洗约翰回答人第13节，除了立定的数目，不要多取。 Ya, ini pertanyaan dari pemungut cukai. 这是回答税吏的问题。 Pemungut cukai kan dikenal oleh masyarakat bahwa misalnya dia ini pemungut cukai kan penagih pajak. 税吏是收税的人。 Nah, penagih pajak ini kalau dari kerajaan Roma menargetkan kamu pajak ya untuk si A 50.000. 从前的税吏， Tapi kamu itu boleh minta lebih dari itu. 比方说5万的，你可以多取， Terserah mau minta berapa, boleh. 随便你 Yang 敲 penting 诈。 yang ditentukan 50.000 itu harus masuk ke kas negara, gitu ya. 国家规定的5万的要进到国库去， Itu 它的税， sebabnya pemungut cukai dibenci orang. 所以人家很讨厌税吏， Karena dia selalu meminta lebih. 他们常常向人多要。 Nah, lebihnya itu bukan lebih sedikit, 60.000 cuma lebih 10, tapi lebihnya kadang-kadang lebih banyak gitu ya. Makanya orang seperti diperas gitu. 他们敲诈的很多， Nah, waktu mereka sudah bertobat, orang-orang seperti ini, 这样的人如果信主悔改之后， Yohanes Pembaptis itu kasih tahu bahwa hidupmu harus berubah. 施洗约翰说：“你既然信了主，生命要改变， Ya, kamu harus menghasilkan satu hidup yang bertobat. 你要接触悔改的果 Jangan 子， lagi seperti sebelum kamu bertobat. 不要像过去没有信主的时候。 Dan yang ayat yang terakhir dalam ayat yang ke-14 ya. 14节， Nah, prajurit juga kan bertanya nih. 兵丁也问施 Terus 洗约翰， Yohanes menjawab begini, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. 施洗约翰回答询问他的兵丁说：“不要以强暴待人，也不要讹诈人。” Nah, itu ya. Jadi artinya di sini buah yang diharapkan Tuhan
di dalam kehidupan kita setelah kita bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus adalah harus nyata buah pertobatan itu. 第一个果子就是信主之后要结出悔改的果子。 Buah yang kedua yang diajarkan di dalam Alkitab adalah buah roh. 第二种的果子就是圣灵的果子， Yaitu di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 就是加拉太书第5章22、 Saya percaya kita semua tahu ayat ini. Ya, kalau mau lihat silakan. 加拉太书 Ya, Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23 bisa di 加拉太书第5章22、 garis di apa gitu ya supaya 22、 kita. 23节。 Nah, itu buah roh ya. Kita baca sama-sama ayat 22 dan 23. 23节。 Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebenaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemasan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya itu, ya. Nah, di sini buah roh ini adalah bagaimana waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. 当我们信主之后呢，每个人就得到圣灵住在信主的人的内心。 Ya. Nah, waktu Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita merelakan, kita memberikan kesempatan, kita membuka hati kita, Roh Kudus leluasa bekerja di dalam hidup kita. 当我们把心向耶稣敞开的时候，圣灵就居住在我们里面。 Nah, ada perubahan karakter di dalam kehidupan kita. 我们的性格变化， Ya, perubahan karakter-karakter yang dimana dinyatakan sebagai buah roh itu, yaitu tadi kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. 性格的变化，接受的果子就是刚才我们所念的， Ya, itu buah yang kedua. Nah, buah yang 这是第 ketiga 二种果子。 adalah di dalam Filipi yang tadi kita baca itu. 第三种果子，刚才我们所读的腓立比章 1 ayat yang ke-22. 22节。 Ya, Filipi 1 ayat yang ke-22. Kata yang sama yang dipakai ketiganya itu. 同样的字， Nah, kita melihat di sini kata yang dipakai itu karpos. 这个果子就是 Paulus karpos。 di dalam Filipi 1 ayat 22 mengatakan tentang buah pekerjaan, bagaimana kita hidup harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. 第三种果子就是工作侍奉的果子，对人家有益处。 Apa yang kita kerjakan haruslah itu menjadi satu berdampak bagi orang lain. 我们所做的应该对人有好处。 Ya, nah Paulus di sini di dalam Alkitab sini mengatakan memberi buah begitu ya. 要结出果子， Ya, kita harus menghasilkan buah dari apa yang kita kerjakan. 成就功夫的果子。 Nah, bahasa sehari-hari yang biasa kita dengar, yang umumnya di gereja-gereja kita kenal, itu bahasanya bagaimana? Oh, menjadi berkat bagi sesama kita. 我们说结出功夫侍奉的果子，就是我们常常讲的成为别人的祝福。 Nah, ini prinsipnya sama dengan di dalam perjanjian lama. 这个原则跟旧约的时代是 Pada 一样的。 waktu Tuhan mengatakan kepada Abraham, 当神对亚伯拉罕说 Aku akan memberkati engkau 我要赐福于你， supaya 让你 engkau menjadi berkat. 成为祝福。 Jadi prinsipnya sama. Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru sama. 旧约、新约的原则 Nah, 是一 ini 样的， merupakan konfirmasi 这 dari 是 apa 在 yang 这里再一次的确认 tentang Abraham. Nah, kita 关于 melihat di 亚伯拉 sini. 罕。 Kenapa seperti itu? 为什么？ Kita melihat terlebih dahulu bagaimana agar hidup kita bisa menghasilkan buah. 我们的生命怎么能够结出果子呢？ Kalau kita disuruh berbuah, 我们被要求结出果子， pekerjaan kita itu kita harus menjadi berkat bagi sesama. 让我们的工作成为别人的 Nah, 祝 tentu 福。 kita tanya bagaimana caranya, ya 我 kan? 们就说，那 Supaya 怎么样做呢？ supaya kita bisa melakukan tentunya. 让我可以实行。 Nah, Tuhan Yesus di dalam waktu dia berada di dalam dunia, dia memberitahukan kepada kita rahasianya bagaimana kita bisa hidup berbuah. 耶稣基督告诉我们秘诀，
Maka di dalam kitab Yohanes, ya, Yohanes pasal 15, 所以在约翰福音第15章， nah, kitab Yohanes pasal 15, kata berbuah adalah kata yang sama yang dipakai Paulus, dipakai juga tentang pembicaraan Tuhan Yesus. 所以约翰福音第15章讲的果子呢，跟前面所讲的是一样的。 Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. 第一，约翰 Tetapi kita tidak akan membacanya. Ya, 稍微提一下， kita cuma akan melihat ayat-ayat tertentu saja. 我选几句， Ayat tentang bagaimana kita dapat hidup menghasilkan buah. 告诉我们怎么样结出果子。 Ya. Yang pertama di dalam ayat yang kedua. 第二节， Ayat yang kedua kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita lebih fokus ke berbuah, yang nggak berbuah kita jangan pikirin karena kita nggak 我 bicara 们 tentang 要 itu. 想要做这种结果子， Jadi yang kita pikirkan adalah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 这个葡萄树要修理干净，让它能够结果子更多。 Jadi menurut Tuhan Yesus, bagaimana supaya kamu bisa berbuah? Kamu harus dibersihkan. 怎么样才能够结出果子呢？你要被修理干净。 Ya, dibersihkan itu dari apa saja? 从什么事上被修理干净呢？ Dibersihkan itu dari pikiran-pikiran kita yang dipengaruhi dunia. 就是借助我们的思想被世界所影响的思想。 Dibersihkan dari tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. 一些不合神旨意的风俗习惯被 Sebagai 接 orang 近。 Tionghoa, tradisi kita banyak juga yang 中国人有很多的风俗习惯， banyak juga yang tidak bertentangan dengan Alkitab dan kita boleh melakukan. 有一些风俗习惯是不错的， Ya, tetapi yang bertentangan dengan Alkitab, nah itu yang harus dibersihkan. 但是违背圣经、违背神旨意的风俗习惯要除去， Dibersihkan dari cara-cara hidup yang tidak sesuai firman Tuhan. 就是要从不好的生活习惯被接近， Dibersihkan dari hal-hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan hidup kita. 从坏的习惯当中被接近。 Nah, Tuhan membersihkannya dengan cara bagaimana? 上帝用什么方法来接近我们呢？ Tuhan memakai yang pertama pasti firman Tuhan untuk 第一，当然 membersihkan. 用他的话来接近我们。 Maka penting sekali di dalam hidup kita setiap hari kita harus membaca Alkitab. 所以每一天读圣经是非常的重要。 Karena inilah yang menolong kita mengerti Tuhan maunya apa dan saya seperti itu enggak ya? 所以圣经是帮助我们明白神的旨意，让我们反省一下，我们是不是好像圣经所说的呢？ Kalau saya tidak seperti itu berarti saya harus berubah. 假如我不像圣经所说的，表明我要改变， Berarti saya harus buang itu. 表明我要丢掉那 Dan 些 saya 事， harus rela dipotong, dibersihkan. 我要心甘情愿被修理干净， Sehingga hidup saya selalu sejalan dengan firman. 以至于我的生活可以合乎神的心 Nah, 意。 Tuhan memakai firman Tuhan ini setiap hari di dalam kehidupan kita. 这是第一，每一天神用他的 Untuk 话来接近我们， membersihkan hidup kita. 接近我们的生活。 Tetapi tidak jarang Tuhan juga memakai masalah kehidupan, kesulitan hidup untuk membersihkan kita. 但是有的时候，神也用一些的生活上的困难来修理我们。 Ya, di dalam kesulitan-kesulitan hidup justru Tuhan memproses kita 生活的困难是上帝所使用的方法， sehingga kita belajar bagaimana terus bergantung kepada Tuhan, terus melihat apa yang Tuhan mau, 借着困难，我们学习怎么样依靠他， sehingga kita boleh keluar sebagai pemenang. 让我们能够成为一个得胜的人。 Yang kedua di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima.
第二呢，就是在约翰15章第4、第5 Ya, 节。 kita baca sama-sama ya ayat 4 dan 5 sama-sama 1 2 3. 你们 Tinggallah di 藏在 dalam 我里 aku dan 面， aku 我也 di 藏 dalam 在你们 kamu 里 sama 面。 seperti 枝 ranting 子若 tidak 不藏 dapat 在葡 berbuah 萄树上， dari 自 dirinya 己就不 sendiri 能结 kalau 果 ia 子。 tidak 你 tinggal 们 pada 若不 aku 藏在 tersebut. 我里面，也是这 Demikian 样。 juga kamu 我是葡 tidak 萄树， berbuah 你们 jikalau 是 kamu 枝子， tidak 藏 tinggal di 在 dalam 我 aku. 里面的，我也 Akulah 藏 pohon 在它 anggur 里 dan 面。 kamulah 这 ladang 人就多 yang 结果 barang 子， siapa tinggal 因 di 为离 dalam 了 aku 我，你们 dan 就 aku 不 di dalam 能做 dia, 什么。 ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan kita tidak mungkin dapat berbuat 在 berbuah. 基督以外，我们不可能结果子。 Ya, tinggallah di dalam Tuhan. 要住在主里面。 Ya, tinggal di dalam Tuhan itu artinya tetap percaya, melekat erat dengan Tuhan. 什么叫做住在主里面呢？就是与主心心相印， Akrab dengan Tuhan membangun hidup kita. 与主亲密， Ya, mengandalkan Tuhan di dalam kondisi apapun. 在任何的状况当中，我们依赖他。 Kenapa kita harus menempel, melekat erat dengan Tuhan? 为什么要依赖主呢？ Karena Tuhan itu adalah katanya pokok anggur. 因为他是葡萄树， Sedangkan kita rantingnya. 我们是枝子。 Kalau ranting ini tidak nempel di pokok, 枝子若不藏在树 berarti 上， ranting ini mati. 枝子就会死掉， Tidak bisa berbuat apa-apa. 枯干， Tidak bisa berbuah. 不能结果。 Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang kamu harus menempel, 所以 lekat erat. 主耶稣说，这个枝子要粘在树干上， Mengapa? Karena Bisa. Yesus adalah sumber 因为耶稣基督就是一个泉源， yang memberikan kehidupan di dalam hidup kita. 耶稣是生命的泉源， Sumber yang memberikan pertumbuhan di dalam hidup kita. 是叫我们生长的泉源。 Dan sumber sehingga kita diairi dengan segala kemampuan. Sehingga kita bisa 流出能力，让我们能够结果子， dan kita berbuah bukan cuma sedikit tetapi berbuah yang banyak. 结果累累。 Nah, di tahun ini, tahun 2024, 2024年， kita tidak tahu apa yang akan terjadi. 我们不知道要发生什么， Kita tidak pernah tahu hari esok itu seperti 我 apa. 们从来不知道明天要怎么样。 Banyak orang memprediksikan tahun ini adalah tahun yang semakin sulit daripada 2023. 很多人说今年要比去年更困难， Kondisi dunia semakin tidak menentu. 世界局势越来越不稳定， Ekonomi dunia semakin buruk. 经济衰退， Dan termasuk Indonesia, Bangkok puncak ini. kesulitan ekonomi itu di tahun 2024. 2024年经济也是有危机， Ini kata mereka ya yang pintar ekonomi ya. 这是经济学家所预言的。 Apalagi tahun ini kita masuk di dalam tahun politik pemilu. 尤其是今年是我们普选的一年， Ya, hidup kita tahun ini penuh dengan tanda tanya. 我们今年里面有很多的问号， Siapa nanti yang jadi presiden? 谁将做总统 Kalau 呢？ si A jadi presiden, bagaimana nanti dia memimpin? 如果他做总统，他要怎么带领呢？ Bagaimana kehidupan negara ini? 那这个国家要怎么样？ Dan itu tentu berpengaruh di dalam kehidupan kita. 这个就影响着我们的生 Berpengaruh 活， di dalam keluarga kita. 影响我们的家庭， Berpengaruh di dalam usaha pekerjaan 影 kita. 响我们的事业工作， Berpengaruh terhadap anak-anak sekolah kita. 影响我们孩子的学业 Dan lain sebagainya. 等等。 Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di 我 depan. 们从来不知道前面要发生什么。 Perdagangan yang waktu 2023 orang mengatakan sepi. Katanya sih Sangat. tahun 2024 lebih sulit lagi. 2023年商业萧条，2024年更萧条。 Banyak orang yang mencari pekerjaan dan sulit mendapat pekerjaan. 有人很多人失业， Banyak karyawan yang sudah bekerja di PHK dan diganti dengan robot-robot. 很多员工被辞退，用机器来 Banyak orang 代 yang 替。 dagang-dagang biasa-biasa lancar semuanya tetapi sekarang harus sistemnya online. 有一些人以前生意做得好好的，现在线上、网 Kondisi 上 begitu 买卖， cepat sekali berubah. 情 Kondisi 形是这么快的改变， dan kita tidak tahu apa yang terjadi. 我们不知道前面如何。 Tetapi sebagai anak Tuhan,
但是 pada waktu kita menempel erat dengan Tuhan, 当我们依赖主的时 pada 候， waktu kita betul-betul melekat erat dengan Tuhan, 我们真正的与主 maka 连在一 selalu 起， ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk menghadapi situasi apapun. 上帝始终给我们力量面对我们的情形。 Dan tentu kita percaya kepada Tuhan, jikalau tahun 2023 yang dikatakan sulit itu kita bisa lewati sampai hari ini. 2023年不是很困难吗？我们都过了。 Tentu kita percaya Tuhan yang sama yang sudah memimpin kita 2023 itu dari Januari sampai Desember, 31 Desember. Dan kita masuk 2024, Tuhan yang sama, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah, tetap akan memimpin. 永不改变的神带领我们经过23年，也带领我们将带领我们进入度过 Kita belajar seperti Tuhan Yesus. 让我们效法耶稣基督， Bagaimana bisa berbuah banyak? 怎么样能够结出果子？ Bagaimana bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan di 怎 dunia 么样 ini? 能够完成我们在世的任务？ Bagaimana kita supaya bisa menjalankan kehendak Tuhan? 怎么样做神的旨意？ Waktu kita mengalami pergumulan pencobaan yang begitu berat, 当我们经过生活的各 kita 种的艰 belajar 难， berdoa seperti Tuhan Yesus 学 berdoa di 习 taman 像耶 Getsemani. 稣在克西马尼园的 Tuhan 祷 Yesus 告。 sudah memberikan contoh teladan kepada kita 耶稣基督给了我们 di 榜样。 dalam pergumulan yang paling berat di dalam hidupnya, 困难的时候， di Getsemani. 在克西马尼园， Dia memberikan contoh, 他给了我们榜样， tetap berdoa. 继续祷告， Karena Tuhan Allah kita Tuhan yang hidup. 因为我们的神是活 Waktu 的神。 kita berdoa, dia pasti mendengar. 当我们祷告，他垂 Waktu 听； kita berseru, pasti dia menjawab. 当我们呼求，他应允； Waktu kita memohon kepada dia, dia peduli kepada 当我们祈求，他关心。 Dan kita belajar seperti Tuhan Yesus. 效法主， Di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan di dalam hidup ini, 面对人生各种的风 seperti 浪， Tuhan Yesus menghadapi pencobaan, 好像耶稣基督一样， diajar kepada kita ingat firman Tuhan. 他叫我们要记 Ingat 得神 firman 的话， Tuhan. 记得神的 Karena 话， firman Tuhanlah yang menguatkan kita 因为 untuk 只有神的 menjalani 话 kehidupan ini. 鉴定我们面对我们的 Firman 现实生 Tuhan 活。 yang mengajar kepada kita 神的话教导我 bagaimana 们 berjalan sesuai dengan kehendaknya. 怎么按照他的心意 Firman Tuhan yang 活 menolong 在世 kita 上。 sehingga kita ingat bahwa ada Tuhan yang kita percaya. 神的话提醒我们，我们所相信的主。 Lalu apa yang harus kita lakukan? 然后我们应该做什么呢？ Yang pertama tadi, 第一， kita rela dibersihkan oleh Tuhan 要甘心情愿被他修理干 supaya 净， kita bisa berbuah banyak. 让我们可以结果累累。 Yang kedua, 第二， kita harus menempel erat dengan Tuhan 我们要紧紧的依赖主， supaya apapun yang terjadi 不论 kita 什么 siap 事情发生，我们都预备心面对， bersama dengan Tuhan 与主同行同在， apapun yang terjadi. 不论什么事。 Dan yang terakhir, 最后， kita melihat fokuslah pada berbuah. 我们要集中精神、集中注意力，要 Hidup 结果子。 hidup kita jangan fokus pada masalah, 我们不要只看重生活中的困难， tetapi fokuslah waktu ada masalah kita fokus bagaimana menyelesaikan masalah. 当我们有困难的时候，我们要注意怎么样去找出路， Dengan bersandar berharap kepada 怎 Tuhan. 么样依赖主。 Tetapi waktu kita punya fokus, hidup kita hanya berbuah. 当我们集中精神、结果子的时候， Karena sadar bahwa panggilan hidup kita adalah menyelesaikan tugas kita di dunia ini. 要醒悟我们在世上要完成我们的 Fokus 任 kita, 务。 fokus kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. 我们要着重在神要我们完成的事。 Pada waktu kita fokus seperti ini, 当我们这样着重的时候， kalau ada yang mencoba-coba menghalangi fokus kita, 假如有人要打岔， kita pasti langsung sadar, ini bahaya. 我们一定会觉得说这是危险的。 Pernah satu hari 有一天， anak saya kan dagang snack gitu ya, jual-jual snack gitu. 我的孩子是卖这个小点的， Nah, ada yang pesen hari Yang Sabtu udah timbo. pesennya hari Sabtu tapi bilang hari Minggu baru dikirim ya. 礼拜六订货，
dia pikir-pikir. 他说礼拜天才寄东西嘛。 Saya kan sudah pak semuanya, tinggal kirim. Jadi oke lah hari Minggu tinggal cari Grab begitu kirim gampang. Gitu anak kan. semua jual apa beli？ Jual. 所以他要卖甚至是卖东西的。 Jadi rasanya tidak butuh waktu banyak, sebentar aja sudah. 那么已经包好了，所以不用 Tetapi 很多时间。 apa yang terjadi? 但是发生什么呢？ Pada waktu hari Minggu itu ternyata orang itu mundur waktunya, wah nabrak dengan waktu kebaktian. 礼拜天的时候，那个人把时间涨推，以至于呢，跟做礼拜的时间冲突了， Jadi ada sesuatu tidak nyaman. 有不愉快的事情了。 Dia harus pergi kebaktian. 所以我的孩子要去做礼拜了。 Lalu yang kedua, 第二， hari yang sama itu 就在同一天， ada yang minta dikirim sore. 有人说要下午你要寄货给我， Dia pikir sore ya udahlah bisa gitu kan. 我的孩子觉得下午应该可以吧。 Tetapi pada sore itu juga ada masalah dan lain sebagainya. Padahal dia sudah janji teman ada urusan pelayanan. 可是那一天下午又有打岔的，其实我的孩子跟他的朋友有约好了要侍奉， Dan itu terjadi sedikit tidak enak. 所以这有不愉快。 Akhirnya saya melihat seperti itu. 那我就看见这件事， Saya mengatakan ini ada sesuatu yang nggak biasa. 我觉得有不对劲的。 Mulai hari ini 从今天开始， kita tidak boleh urusin hari Minggu. 礼拜天 Hari Minggu sepenuhnya, mau itu sebentar, mau 5 menit, mau 10 menit, tidak ada urusan selain pelayanan. 礼拜天5分钟也好，10分钟也好，不打理顾客，做 Urusan 精 hari 神聚会。 hari Minggu sepenuhnya kita fokus ibadah dan melayani. 礼拜天要全然的聚会敬拜主。 Nah sama, Tuhan Yesus juga fokus di dalam hidupnya menjalankan misi Tuhan di dalam hidupnya. 主耶稣基督在他的生命里面也集中精神，完成他的任务。 Maka dia peka. 所以耶稣非常敏感。 Pada waktu dia menceritakan kepada muridnya bahwa dia akan mati di atas kayu salib, 当他告诉门徒说他要死在十字架上， Petrus menarik dia lalu bilang, jangan terjadi itu Tuhan. 彼得马上把耶稣拉开说，这个事情不可以成就。 Tuhan Yesus, wah ini bahaya nih. 主耶稣觉得这个是很危险的， Karena ini menghalangi misi Tuhan di dalam hidupnya. 因为这个拦阻耶稣基督的 Lalu dia 任务， menghardik Petrus, 所以他就责备彼得， enyahlah engkau iblis. 撒旦 Karena 背后 ini 吧， yang menjadi penghalang di dalam dia bisa menjalankan 因为 kehendak 他拦阻耶稣基督完成任务。 Nah, hari ini ada 今天， apa yang ada pada kita supaya kita bisa menghasilkan buah. 今天有什么事情拦阻你？ Ada seorang anak yang sudah sakitnya sudah parah dan divonis meninggal. 有一个小孩病重，医生说他将要离开世界。 Pada suatu hari dia berpapasan dengan waktu dia didorong di rumah sakit, dia didorong keluar dari kamar, entah dia mau kemana begitu ya. Terus yang dia ketemu dengan seorang bapak-bapak yang juga di rumah sakit juga sakit juga. 这个小孩被推出房门的时候，他遇见一个先生。 Wah, anak ini tertarik lihat bapak itu karena mereka sedang menunggu apa dan berhenti dua-dua di tengah rumah sakit itu. 这个小孩被那位先生吸引，两个人都停在一个地 Lalu dia 方。 tanya kepada bapak sakit apa. 小孩就问那个先生， Bapak itu bilang saya ginjalnya rusak, jadi lagi tunggu orang yang mau donor 那 ginjal. 个先生说我的肾毁坏，所以要找人来得到那个肾。 Anak itu bertanya sama papanya, Papa boleh nggak saya donor ginjal saya 2 kepada bapak ini? 所以小孩就对他爸说：“我可以不可以把我的肾捐给那个先生呢？” Ternyata papanya itu merasa, waduh, karena kenapa? Papanya agak keberatan, dia cuma bilang nanti ya kita pikir kita jalan dulu ke sana begitu. Kenapa? Karena ternyata yang mau diberikan donor itu bapak itu ternyata narapidana, bekas narapidana. 这小孩的爸爸不喜欢，所以但是他没有直接说，他说让我想一想，为什么呢？因为那个生病需要肾的人
那是囚犯。 Tetapi anak ini di sekolah minggu dia diajar bagaimana mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi setiap orang. 可是这个小孩在主日学里面被教导要爱人如己， Tidak pandang siapapun dia, Tuhan mengasihi. 不管他是谁，上帝就爱那个 Lalu 人。 dia mulai mengatakan, Papa, apakah Tuhan pilih-pilih kasih? Kan tidak. 那个小孩对爸爸说：“上帝是不是有气势呢 Nah singkat cerita, akhirnya anak ini meninggal. 简单的说，这个小孩后来死了， Lalu ginjalnya betul-betul didonorkan ke bapak yang 真的。 narapidana ini. 他的2个肾呢就被捐送给这个囚犯病人。 Karena sebelumnya anak ini sudah menulis satu catatan buku bahwa kalau saya meninggal, saya tetap mau mempersembahkan ginjal saya. 因为离开世界以前，小孩写的日记，我死了要把我的2个肾捐给这个囚犯病人。 Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹们， hari ini apa yang kita miliki? apa yang kita miliki? Apa yang ada pada kita? 今天你有什么呢？ Apa yang kita miliki itu yang Tuhan minta supaya kita bisa berbuah. 你拥有什么？ Tuhan 那是神 tidak 所 pernah 要的， minta 让你结果子。 Tuhan tidak pernah minta yang tidak ada di dalam hidup 上 kita. 帝没有向你要你所没有的。 Seorang yang bernama John Peter yang masih ada, masih hidup sekarang di Bandung. John Peter 这个人还活着，还在万隆。 Pernah satu hari waktu dia kuliah dia melihat begitu banyak sampah-sampah plastik. 有一次呢，他还在读大学的时候，在路上看见很多的这个原子 Dia, 垃圾 dia melihat botol-botol aqua itu berserakan di mana-mana. 矿泉水的这个瓶子到处都是。 Lalu dia mengatakan, Tuhan, saya mau Tuhan pakai menjadi berkat. Saya mau kumpulin ini semua botol plastik untuk membersihkan dunia. 后来他就说，他祷告上帝，我要在这件事上被你使用，我要收集所有的这个原子的垃圾， Minimal di lingkungan saya yang saya bisa kerjakan. 起码就在我的范围里面。 Lalu mulai hari itu dia terus mengumpulkan. 从那一天开始，他就收集这个原子的垃 Waktu 圾。 sudah banyak dia kelola sendiri. 那么收到很多以后，他自己处理。 Dan dia kelola sendiri, dia kumpulkan pemulung-pemulung yang banyak, akhirnya dikelola. Akhirnya sekarang dia punya pabrik yang besar sekali khusus untuk mengelola, mendaur ulang plastik. 他收集了很多，他就召集就是在街边捡垃圾的人跟他工作。现在他有一个很大很大的工厂， Tempat ada 3 kota yang dia sudah bangun. 在 Tempat 3个地方他有他的事业， pengumpulan botol-botol plastik 就是收集这个矿泉水的 dan 瓶子， sampah-sampah plastik. 就是这个原子的垃圾。 Nah saudara, sebenarnya di dalam kehidupan kita sederhana. 其实我们的生活并不复杂。 John Peter bisa berbuah begitu banyak. John Peter 能够结出很多的果 Dia 子， bisa membantu membersihkan dunia sedikitnya apa yang dia bisa 他能够 kerjakan. 在他的世界里面做这个收拾干 Dan 净。 melalui 3 kota yang ada, dia bangun tempat pengumpulan dan 1 pabrik yang ada di Bekasi itu, dia sudah bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak sekali orang-orang. 他在3个城市收集垃圾，他有一个工厂是在 Bekasi， 所以呢，他聘请了很多的员工，给人就业的机会。 Dan pemulung-pemulung yang tadinya itu dibeli dengan harga murah, mereka sudah kumpul banyak-banyak 1 kilo, mungkin cuma anggaplah 1.000 dibayar, dia bisa kasih harga yang tinggi supaya kehidupan keluarga mereka jauh lebih baik. 从前呢是捡这个原子垃圾的人，他卖给别人是很低很低的价钱，可是这个 John 呢，他用比较高的价钱让那个收垃圾的人得到好处。 Saudara, Tuhan memakai mata John untuk melihat apa yang bisa dia kerjakan. 上帝让 John 能够看见他所能够做的。 Tuhan memakai anak perempuan yang sakit ini
dengan ginjal yang sudah tidak terpakai karena dia sudah meninggal. 上帝也使用将要死亡的女孩子写下她的遗书来奉献她的2个肾。 Yang terakhir, ada seorang ibu, setiap minggu dia mau ke gereja, dia lewatin satu rumah. 最后呢，有一个富人家，每一次要去礼拜堂的时候，他经过一个家， Dia lewatin rumah tetangganya, encim itu selalu duduk di depan rumah. 那么他看见他的这个邻居坐在他的家的前面。 Setiap kali dia lewat, dia bilang, Cim, ke gereja yuk. 每一次他经过的时候，他就对那个婶婶说：“婶婶，来做礼拜吧。 Cim, percaya Tuhan Yesus, masuk surga. 婶婶，你信耶稣，你上天堂。” Ibu ini tidak pandai berbicara. 那个妇人不善说话， Ibu ini tidak pandai untuk mau bagaimana penginjilan kepada encim ini. 她不会用很多话向那个婶婶传福音， Tetapi dari apa yang dia bisa, 可是她就照着她所能够的 itu，yang dia lakukan. 她做了。 Dan akhirnya si encim ini percaya. 结果那个婶婶接受了耶稣。 Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹们， kita punya kaki, 我们有爱， kita punya mata, 我们有眼睛， kita punya mulut, kita punya 有 telinga, kita 口，有 punya 耳 tangan, 朵，有 kita 手， punya hidup hari ini. 有这一切，我有生命。 Apa yang bisa kita perbuat dengan apa yang ada sehingga hidup kita bisa berbuah bagi Tuhan. 我们能够 Kemuliaan. 使用我们所拥有的来接触生命的果子。 Kita punya kasih yang sudah kita terima dari Tuhan di atas kayu salib. 我们有从神接受的爱， Bagaimana kasih itu? Apakah tertinggal di dalam hati saja? 这个 Atau 爱留在我们 kita 里面， belajar untuk menyalurkan 或者 menjadi 从我 berkat. 们里面流到别人的身上。 Hari ini mungkin kita punya uang, kita punya badan yang sehat, kita punya kemampuan. 有健康，有能力， Apakah kita rela memakai semua itu untuk berbuah bagi Tuhan? 我们愿意用这些结果吗？ Berhenti untuk mengeluh hidup ini. 你不要发怨言， Berhenti untuk melihat kesulitan-kesulitan hidup ini. 不要再看生命的 Karena kesulitan selalu ada di dalam hidup kita. 困难总是有的， Masalah selalu ada berganti-ganti di dalam kehidupan kita. 困难总是不断的。 Jikalau semua itu yang kita lihat, 假如我们 kita tidak pernah bisa berbuah. 我们就不会结果子。 Berhenti mengeluh dengan segala kesulitan. 停止发怨言， Mari kita melekat erat dengan Tuhan. 让我们紧紧的 Mari kita berdoa dengan segala kesulitan hidup. 在困难中 Mari 祷告， kita melekat erat dan percayakan Tuhan membersihkan hidup kita. 相信上帝会帮助我们。 Dan apa yang ada dalam hidup ini, 我们有什么呢？ itu yang kita belajar bagikan ke orang. 那就是学习把它 Karena 分享。 hanya dengan cara begitu, 只有这样， hidup kita bisa berbuah. 我们才能够接触果 Dan 子， berbuah bukan sedikit, tetapi Tuhan mengatakan berbuah. 累累 buah. 的果子。 Saudara mengucap syukur kepada Tuhan. 感谢上帝， Di tahun yang lalu, 在去年 saya memulai bikin buket itu hand buket ya. 我做这个手拿的这个花。 Ya, hand buket itu saya memulai Januari tahun 2022. 2022年1月我开始做， Waktu masa-masa COVID kita bingung mau ngapain ya, di rumah dikurung terus mau 因为 ngapain. COVID 疫情的 Akhirnya, 时候不知道应该做什么， akhirnya saya mendapat ide, saya kan suka pekerjaan tangan. 所以我就有一个意念，因为我喜欢手 Lalu saya 工， mencoba belajar bikin buket. 我试试看做， Dan saya mulai bikin buket, saya memberikan kepada yang ulang tahun. 我送给生日的人， Saya memberikan kepada saya lihat itu kira-kira ini membutuhkan. 我给那些我觉得他可能 Nah 有需 begitu 要， terus berjalan. 一直这样做， Mengucap syukur di tahun kemarin, tahun 去年。 2023. 到去年， Buket-buket yang saya diizinkan Tuhan, ya saya buat, 上帝许可 sudah 我做 bisa 的， tersebar ke Singkawang, ke Lubuk Linggau, ke Kupang, dan ke Papua. 就到了那些地方。 Mengucap syukur kepada Tuhan di hari guru, 感谢上帝在劳动 Tuhan 界， menggerakkan saya. 上帝感 Di 动我， hari guru itu Tuhan mengingatkan kepada saya. 上帝提醒我， Guru-guru seringkali menjadi luput perhatian orang.
这个很多人忘记了他们 Guru-guru kalau ada 老师节、教师节， anak-anak salah, orang tua selalu komplain ke guru. 孩子错，但是家长总是怪老师。 Tapi pada waktu anaknya berhasil, guru jarang sekali dihargai. 但是孩子成功，他并没有纪念老师。 Nah, saya mengerti hati guru 我知道老师的 karena 心， saya pernah mengajar di sekolah. 因为我也教过书。 Tuhan menggerakkan saya untuk berbagi kepada mereka semua 上帝感动我来跟这些老师分享， sebagai satu penghargaan guru-guru bahwa di hari guru ini mereka adalah orang-orang yang sangat berharga. 在教师节的时候，我特别来把荣誉给他们。 Dan mengucap syukur Tuhan membuka jalan sehingga semua bisa tersebar. 感谢神，上帝给我这个机会。 Nah, oleh anugerah Tuhan di tahun ini sudah masuk Januari ini sudah genap 2 tahun buket yang 到 saya 今 buat. 年1月，我做这个树花啊， Saya 已经 bisa 2 berdoa 年 kepada 了， Tuhan, Tuhan pakai 原神使用， bisa menjadi berkat lebih banyak orang 成为更多人的祝福， bagi kemuliaan Tuhan saja. 荣神益人。 Nah, saudara, apa yang kita bisa? 我们能够做什么？ Apa yang kita punya? 你有什么？ Saya cuma bisa bikin buket. 我就能够做手花。 Di dalam pelayanan saya sangat terbatas, saya tidak bisa keluar banyak. 在我的侍奉里面非常有限， Saya tidak bisa keluar banyak ke kemana-kemana begitu. 我不能够到处走。 Kebanyakan saya cuma datang Jakarta bersama dengan anak, kemudian saya pulang. 然后呢，我在牧师那里，然后呢，有的时候就回家看孩子。 Tetapi di dalam kondisi yang terbatas, 在有限的 saya 状况， belajar Tuhan pakai saya. 我学习让神 Tuhan 用我， tolong saya 神帮助 supaya 我， hidup saya tetap bisa berbuah 让我的生命继 di 续的 dalam 结果， kondisi yang sangat terbatas seperti ini. 在很有限的境况当中， Tuhan tidak meminta kita apa yang kita tidak punya. 上帝没有向我们要我们没有的， Tuhan juga tidak minta kita muluk-muluk 上帝没有跟我们 sampai yang heboh-heboh, ya sampai yang spektakuler. 上帝没有求那些很炫耀的事， Tetapi Tuhan minta kita apa yang ada. 实实在在的，我们有什 Kita 么？ punya mulut. 我们有口， Dengan mulut kita bisa menguatkan orang lain. 有口激励别人 Kita 吧， punya telinga. 有耳朵 Dengan telinga kita bisa mendengar keluhan-keluhan orang 听 lain. 人家向你诉苦， Dengan mulut kita bisa belajar memperkenalkan Yesus adalah 有 Tuhan. 口介绍耶稣基督， Saudara, coba kita gumulkan di dalam hidup kita. 让我们想一想， Kita doa di hadapan Tuhan. 好好祷告。 Tuhan, dengan apa yang ada pada saya hari ini, 神啊，我今天所拥有的， tunjukkan apa yang harus saya perbuat. 指示我当怎么做， Sehingga hidup saya yang masih ada di tahun 2024 ini 以至于在我还有生命的时候， bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 能够成为祝福。 Biarlah perenungan ini menjadi berkat bagi setiap kita. 愿神赐福， Kita berdoa. 我们同心祷告。 Silakan Lemusun memimpin kepada beliau. 亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典，你教导我们怎么样讨你的喜悦，你教导我们怎么样用我们的生命，你的话是那样的清楚、明白、具体，不是抽象。求主帮助我们，不要这个感动随流逝去，让我们不要感而不动。求主帮助你的话成为我们生命的力量。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Engkau mengajarkan kami bagaimana berbuah, bagaimana menjalankan firman Tuhan, ajaran Tuhan begitu konkret, bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh real, yang bisa dijalankan dan yang harus dijalankan. Terima kasih untuk begitu banyak kesaksian-kesaksian. Kiranya kesaksian ini bukan hanya membuat kami berpikir, oh orang ini hebat, orang itu hebat. Tetapi semua kesaksian mendorong kami move on, bekerja, beraction. Sehingga apa yang kami dengar hari ini tidak lewat begitu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
我们非常谢谢谢师母 Sylvia 传道今天给我们所传讲的信息。Kita berterima kasih kepada Nyonya Pendeta Fukri, Guru Injil Sylvia, yang sudah membawakan wejangan firman Tuhan untuk menjadi bekal kita di tahun yang baru ini. Kita dipanggil bukan saja untuk mendapat berkat, tapi kita dipanggil juga untuk menjadi berkat. 上帝呼召我们不但是要祝福我们，使我们蒙恩，上帝呼召我们也要我们成为别人的祝福。我们来唱一首诗歌，借我施恩父。Kita angkat satu puji-pujian, jadikan aku saluran berkat.